Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Faizal bin Ahmad daripada Pusukan Awam Pahang. Berjumpa lagi kita dalam bicara karya yang bertajuk Fitnah Terbesar dalam Sejarah Islam. Baiklah, kita juga bersiaran langsung secara langsung di Facebook rasmi, iaitu di Perbadanan Pusukan Awam Pahang, dan jangan lupa untuk like dan juga share. Selamat datang diucapkan kepada pembicara kita, iaitu Encik Hamka, atau nama dikenali sebagai Hamka Kereta Mayat. Kembali yang sudi berkongsi dalam perkongsian ilmu yang bertajuk Fitnah Terbesar dalam Sejarah Islam. Saya akan membacalah sedikit tentang latar belakang Encik Hamka. Itu nama Encik Muhammad Hamka bin Embong, atau lebih dikenali sebagai Hamka Kereta Mayat. Pekerjaannya penulis bebas, penolong jurutera, pengajar, penceramah, blogger, YouTuber dan Facebook fan page. Ia ataupun beliau mempunyai pengikut media sosial mencecah 160,000. Okey, agak ramai setakat ini insya-Allah. Jurusan pengajiannya iaitu Ijazah Kejuruteraan Illiterate di UTM Skudai dengan kepujian kelas kedua atas. Betul Encik Hamka? Setuju. Tulisan Encik Hamka boleh dibaca di blog Kereta Mayat ataupun di Facebook Kereta Mayat. Encik Hamka telah menghasilkan 13 buku pelbagai topik, iaitu Kisah Laki Bini, yang mana buku-buku yang hot bagi saya. Banyak lagi kalau nak tahu boleh tengok boleh lawat dia punya Facebook. Dan pada tahun 2015 beliau yang berjudul Semusim di Neraka menduduki carta nombor 1 paling laris dari semua terbitan terfakta media. Betul. Dan pada 11 September 2017, beliau mendapat anugerah penulis bestseller oleh Karangcraft bagi novel penulisan kreatif untuk buku Kisah Laki Bini. Dan buku Menangkap Dajjal di Waktu Duha juga menjadi antara buku terlaris bagi terbitan Tarbiyah Sentak Press. Dan buku kerana, ni tajuk buku buku Kerana Dia Anak Syurga juga menduduki carta ke-10 dalam buku motivasi bagi tahun 2020, Cik Hamka. Ya, betul. Okey. Baiklah, kepada tuan-tuan dan puan yang sedang tengok di Facebook ni, bolehlah like dan juga share untuk perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat ini. Baiklah Cik Hamka, dengan ini inilah buku ni yang kita tajuk dia, iaitu Fitnah Terbesar dalam Sejarah Islam. Baiklah Encik Hamka, dipersilakanlah untuk memperkenalkan diri sedikit sebanyak lagi. Dipersilakan Encik Hamka. Okey, terima kasih Encik Faizal. Jadi alhamdulillah seperti yang telah dicerita lebih kurang tadi. Maka nak tambah pun macam dah lengkap. Cuma kalau tuan-tuan, puan-puan nampak buku saya ni, Hamka Kereta Mayat, saya punya pesanan ataupun sedikit makluman Kadang ada orang bertukar dengan satu lagi buku Hamka. Yang Indonesia tu kan. Perantau ke Deli, Tenggelamnya Kapal Wandervik, Ayahku Hamka. Jadi bila saya buat signing buku, kadang-kadang ada orang datang bawa buku tu, suruh saya tanda tangan. Salah tuan Jadi salah tuan Saya takut terkejut sebab penulis Hamka yang Indonesia, ulama Indonesia tu, Allah yarham, dia telah meninggal dunia. Jadi nama saya pun sebenarnya diambil sebenarnya nama beliau Nama Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Dia lahir saya lahir tahun 1977. Kalau ikut saya punya keluarga, abang saya Hanafi, abang kedua Syafi'i. Saya ni sepatutnya Hambali. Ataupun Maliki ikut mazhab ikut mazhab. Arwah mak saya punya impian Dan tercapai, dapat 4 orang anak lelaki dapat Tapi waktu nak daftar nama tu, masa tu dekat radio keluar berita ulama Hamka ni, Haji Abdul Malik Karim Abdullah ni telah dilantik sebagai Dewan Ulama Indonesia. Maka mak saya pesan pada arwah ayah saya, tukar, tak nak Hambali, tak nak Maliki, bagi nama Hamka. Mudah-mudahan budak ni dia kata akan jadi penulis.
Doa mak tu. Doa mak. Jadi masa berganti masa beberapa tahun kemudian doa arwah mak saya makbul lah. Saya akhirnya menjadilah penulis, tidaklah sehebat ulama Hamka tu, tapi maknanya kita dah ada wakil lah. Hamka daripada Indonesia, kita ada wakil Hamka daripada Malaysia. Itulah sedikit kan. Memang ada orang bawa buku tu suruh saya tanda tangan. Salah rumah ya? Salah. Baiklah Cik Hamka, jadi dengan nama Hamka tu, dan ada juga kadang tak percaya apa nama adakah nama Hamka ni tiru nama ulama tu, tapi dah diperjelaskan. Jadi yang specialnya nama Hamka kereta mayat tu. Boleh tak kongsi macam mana boleh terjadinya nama Hamka kereta mayat? Okey, ni rahsia lah. Tapi hari ni didedahkan. Jadi sebenarnya zaman blogger dulu tahun 2000 kan. Orang tulis blog kena ada tajuk blog. Jadi saya nak letak nama Hamka waktu tu, orang pun macam mudah macam takut orang kata meniru ulama sana kan. Jadi saya teringatlah pesan Rasulullah SAW, orang yang paling bijak ni adalah orang yang ingat mati. Jadi saya cuba nak letak perkataan mati ni dekat nama saya. Jadi kalau saya letak Hamka mati lain pula. Seramah. Hamka mayat pun lain juga. Jadi masa tu saya letak bahasa Inggeris, Hamka kan. Hamka. Jadi kereta kereta, ham tu bermaksud satu benda yang tak elok. So akhirnya dia jadilah kereta mayat. Asalnya bahasa Inggeris, saya punya blog. Okay. Hamka. And then bila saya perjuangan bahasa Melayu, kita tukar pada kereta mayat. Jadi sejak hari tu saya letak nama Hamka kereta mayat. Okey. Itulah sejarah nama Hamka kereta mayat tu. Kita nak belajar ingat matilah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih Dan berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu fitnah terbesar dalam sejarah Islam ni. Jadi kenapa Encik Hamka memilih buku ini untuk menjadi pembicara kepada buku ni? Okey, jadi sebenarnya tajuk ni memang berat lah. Memang dah ada permintaan daripada saya punya follower pun, suruh saya tulis pasal perkara-perkara ini. Jadi kebetulan satu hari bila ada jemputan daripada Perpustakaan Pahang, depan mata saya nampak buku ni kan. Nampak. Jadi saya rasa macam dah tertulis lah. Kita ambil buku ni, dan insyaAllah dengan masa yang kita beri ni, kita cuba bongkar ataupun kita cuba ulas tentang satu benda yang sangat sensitif. Betul. Dan ramai orang cuba mengelak tajuk-tajuk ni kerana takut menimbulkan fitnah. Tajuk buku pun dah fitnah kan? Tajuk buku pun dah fitnah. Tapi insya-Allah setiap yang berlaku dia akan ada hikmah dia, ada kebaikan dia. Jadi bila saya baca buku ni, alhamdulillah saya nampak beberapa poin lah yang boleh saya share dengan para penonton, pembaca, tentang hikmah-hikmah di sebalik takdir yang Allah SWT telah timpakan pada umat-umat terdahulu ni. Kita umat generasi kemudian ni, insya-Allah dapat belajar sesuatu lah daripada kejadian ini, sebab dalam dunia ini tidak berlaku sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejarah ni kita memang nak belajar. Kita bukan nak delete, bukan nak ubah. Kita nak belajar daripada sejarah. Jadi insya-Allah bila saya baca buku ni, saya niatlah untuk share kebaikan-kebaikan yang boleh kita belajar daripada fitnah terbesar dalam sejarah Islam. Okey, terima kasih Cik Hamka. Baiklah Cik Hamka, dalam Cik Hamka ni memang dah 13 buku buatnya. Jadi pengalaman dalam bidang ilmu penulisan ni bagi saya lah memang cukup besar lah. Besar. Jadi apa rahsia dia? Rahsia Encik Hamka menjadi seorang penulis ni. Boleh kongsi tak? Okey, jadi apa yang boleh saya kongsi adalah waktu saya remaja ataupun saya secah umur 21 tahun kan, boleh buat pilihan, boleh pergi mengundi kan. Jadi saya dulu memang suka membaca. Saya suka baca buku, terutamanya bahasa Melayu lah. Dan bila kita baca buku, kadang kita rasa nak baca lagi. So bila saya pergi ke kedai-kedai buku, saya cuba cari buku yang saya nak baca. Dan saya tak jumpa. Saya sangka buku tu tak ada dijual. Tapi rupanya tak ada orang tulis lagi. Okey. Jadi bila saya cari, contohlah buku kisah laki bini, memang tak ada orang tulis lagi. Kalau tulis pun isi dia bukan apa yang saya nak.
Maka saya buat satu prinsip lah. Kalau saya cari satu buku tu tak ada, saya akan tulis buku tu. That's why dah 13 buah buku. InsyaAllah buku tu tak ada macam tu orang tulis. Tak ada kopi lah ibaratkan dia. Dia akan jadi orang pertama. Contoh macam ni buku terbaru saya lah. Kerana dia anak syurga kan. Kerana dia anak syurga. Jadi waktu saya dapat tahu anak saya autism, saya perlukan sebuah buku macam ni. Kebanyakan buku tu terlalu saintifik, terlalu perubatan, terlalu kan. So saya tulis buku ni. Kalau ada ibu bapa luar sana yang tiba-tiba mengalami nasib macam saya, anak OKU autism, nak buku yang santai-santai kan. Apa perlu kita buat, apa semua, saya tulis buku tu. Jadi itulah dikatakan rahsia. Yang mana insya-Allah kalau akan datang saya cari lagi buku yang tak ada orang buat lagi, buat. Saya akan tulis. Jadi buku ni buku Kerana Dia Anak Syurga ni memang buku untuk santai-santai Yes. Jadi ni lebih kurang macam perkongsian lah. Ya, betul. Ibaratkan buku ni bukan ibarat lah. Memangnya sejarah sendiri lah. Memang sejarah yang betul-betul berlaku lah. Saya ada anak autism, Iman Hamka, umur dia 8 tahun sekarang ni. Jadi saya tulis buku ni sebagai panduan. Dan memang bila saya tulis buku ni, ramai parent-parent yang mengucapkan terima kasih. Sebab saya faham juga, dulu saya macam tu juga. Tak ada nak cari bahan tu tapi tak kena dengan apa yang kita nak tu. Tak kena dengan apa yang kita nak. Macam buku agama juga, kadang-kadang buku agama ni terlalu banyak petikan hadis, Al-Quran. Bukan tak bagus, tapi setengah orang yang baru nak membaca jadi berat kan. Dia tengok dia tu berat kan. Jadi saya tulis buku-buku agama yang saya cuba kurangkan petikan-petikan Al-Quran, hadis ni. Bukan saya tolak, tapi saya ganti dengan analogi-analogi yang sesuai dengan pembaca-pembaca yang macam kita-kita. Supaya lebih faham. Dan memang alhamdulillah sambutannya sangat baik kan. Contoh Semusim di Syurga. Semusim di Syurga. Sebelum ni tak ada buku Semusim di Syurga. Jadi dua, satu lagi Semusim di Neraka. Okey. Dan saya tengok sekarang ni dah ada banyak buku. Semusim di Barzakh, Semusim di Mahsyar, Semusim di Kubur. Jadi dia dah jadi trend. Jadi trend. Maknanya dia dah ada orang tulis Semusim di Barzakh, saya tak tulis lah. Sebab yang mula-mula memang Cik Amkal yang tulis. Betul. Sebab ni dia ada kembar dia kan. Semusim di Syurga dan juga Semusim di Neraka. Ya, betul. Okey, balik pada topik tadi Cik Amkal. Kenapa Cik Amkal memilih dalam bicara karya fitnah terbesar dalam sejarah Islam ni, dan apa yang membuat Cik Amkal tertarik dengan tajuk buku ini? Buku ni lah. Apa yang membuatkan Cik Amkal tertarik? Okey, macam saya bagi tahu tadi, tajuk ni berat, tapi benda ni penting. Yang saya tengok memang kalau kita cerita pasal cucu Rasulullah, yang terbayang adalah cucu Nabi ni panjat belakang Nabi waktu solat kan? Solat comel lepas tu ajar orang tua ambil wudu. Tapi kalau kita baca kisah ni, barulah kita buku ni kan, barulah kita tahu kedahsyatan fitnah ni yang berlaku pada cucu-cucu Rasulullah SAW, kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW kan. Jadi bila buku yang tebal ni, kalau kita baca, dia mulakan kisah daripada zaman pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana waktu tu Islam ni memang terbaiklah. Rasulullah telah tinggalkan dunia ni dalam keadaan Islam yang sangat agama Islam sempurna. Jadi cuma Rasulullah SAW waktu dia meninggal, waktu Rasulullah SAW wafat, dia tak namakan siapa yang akan ganti dia. Kan? Jadi kalau ikut logik, orang akan bergaduh. Kan? Sebab tak ada pengganti. Tapi oleh kerana Rasulullah SAW telah tinggalkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu yang berjiwa mulia, kan? Maka mereka telah membuat keputusan untuk lantik pengganti Rasulullah ni berdasarkan Al-Quran. Yang mana pada waktu itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik dengan dalil, ada satu kisah tulis kan, Abu Bakar bersama Nabi dalam gua. Dan pada waktu Rasulullah SAW sakit pun, Abu Bakar jadi imam solat. Imam solat dan Rasulullah jadi makmum. Maknanya sahabat-sahabat daripada peristiwa ni, maknanya Rasulullah dah lantik Abu Bakar jadi imam. Maka bila Rasulullah SAW wafat, of course lah penggantinya Abu Bakar. Masa tu tak ada masalah, tak ada apa-apa fitnah. Agama Islam berkembang kan.
Tapi apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu sakit pula, menjelang kewafatan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar dia tak buat macam Rasulullah buat. Dia terus bagi nama pengganti dia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab dia tahu kalau tak ada nama orang akan gaduh. And then buku ni bermula antara Abu Bakar dengan Umar. Dia start kat situ. Dan waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Islam sangat berkembang sehingga nama Sayyidina Umar ni pun masuk dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Kerana jajahan dia kebanyakannya kekal sampai sekarang. Betul. Jadi bila Islam dah berkembang, pengikut Islam ni ada macam-macam, bermulalah sedikit fitnah-fitnah tu kan. Yang mana Sayyidina Umar telah ditikam waktu sembahyang. Cuma Sayyidina Umar dia bagi tahu siapa yang tikam dia, orang bukan Islam. Dia kata alhamdulillah. Rasulullah bagi tahu bila orang Islam membunuh orang Islam, maka bermulalah fitnah. Jadi buku ni dia akan start dengan pembunuhan orang Islam membunuh orang Islam. Yang mana dia start dengan zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Jadi buku ni bila dah lama dah saya baca-baca yang nipis-nipis lah. Bila saya nampak buku Taha Hussein ni, satu nama yang terkenal lah, dia bapa sastra Arab. Dia pernah jadi Menteri Pendidikan, dia orang buta penulis ni. Dan dia ada 2 PhD. Dia jadi Chancellor, Rektor, Dekan kan. Dan bila baca buku dia tak bias. Dia bagi tahu ni pendapat daripada Sunnah wal Jamaah, ni pendapat daripada Syiah, dan ni pendapat saya. Jadi bila baca buku tu kita tak rasa tak ada belah pihak mana-mana. Penulis tak condong mana-mana. So satu rujukan yang bagus kan. Even kalau kita tak setuju dengan dia pun tak ada masalah, kita boleh baca je kan. Sebab dia tak berat pada mana-mana dan dia bagi pendapat dia sendiri, dan kita sebagai pembaca kita pun boleh menilai. Berhak untuk menilai sendiri. Itu yang menyebabkan saya memilih karya Taha Hussein ni. Terima kasih. Jadi ini adalah penulis dia adalah Taha Hussein Ya, betul. Okey, boleh cerita sikit ya, sedikit sebanyak tentang siapa sebenarnya Taha Hussein ni? Macam saya cakap tadi dia bapa sastra Arab. Bapa sastra Arab Sastra Arab. Kenapa? Kerana sumbangan dia dalam bidang penulisan. Buku ni dia lagi banyaklah karya dia, tak silap saya 20 lebih. Lagi banyak lagi. And then ini salah satu dengan tajuk yang dikupas dengan, bagi saya, muhafidhi lengkap lah, teliti lah, teliti. Perawi hadis dengan nama-nama perawi hadis tu. Jadi Taha Hussein dah meninggal dunia dah. Dah meninggal dunia. Oleh kerana buku dia ni bagus lah, saya rasa sebab tu Dewan Bahasa Pustaka telah ambil tanggungjawab untuk alih ke dalam bahasa Melayu. Dan bila saya baca ni, memang orang yang buat kerja alih bahasa ni pun hebat lah. Siapa nama dia tak tulis kat sini kan? Tapi memang respect lah, sebab dia boleh tulis setiap penjelasan tu dengan sangat baik. Okey, terima kasih. Tapi memang betul buku ni memang berat. Dan boleh tak Encik Hamka cerita, ringkaskanlah apa isu tentang buku ni, buku yang bertajuk Fitnah Terbesar dalam Sejarah Islam ni. Okey, so bagi yang tidak isi dia lah, isi dia. Okey. Saya cakap tadi dah. Masa saya cakap tadi. Okey, Rasulullah SAW dia telah bagi satu hadis tentang 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Sahabat ni masih hidup lagi. Iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Talhah, Zubair, Zaid, Sa'id, Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad bin Abu Waqqas. 10 orang ni dijamin syurga. Maka kerana telah bila Rasulullah SAW meninggal, orang yang akan jadi khalifah dipanggil Khalifah Ar-Rasyidin. Adalah di kalangan 10 orang sahabat ni. Bermula dengan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar lantik Umar. Umar dinamakan 2 orang, sama ada Sayyidina Osman atau Sayyidina Ali. Jadi dalam 10 orang ni dia ada ketua dia panggil macam ketua syura tu, Abdul Rahman bin Auf kan. Maka Abdul Rahman bin Auf telah tanya pada Osman radhiyallahu anhu, kamu nak ikut tak cara Rasulullah, cara Abu Bakar dan cara Umar? Osman sanggup. Bila tanya pada Sayyidina Ali, nak ikut tak cara Rasulullah, cara Abu Bakar, cara Umar, dia kata dia akan ikut cara Rasulullah
Tapi untuk Abu Bakar dengan Umar tu dia ada cara dia. Ni buku ni tulis lah. Buku tulis lah, okey. Jadi menyebabkan Abdul Rahman bin Auf ni melantik Osman radhiyallahu anhu sebagai khalifah Islam yang ketiga. Jadi bila lantikan ni berlaku, sebenarnya dah ramai orang ada satu golongan yang anggap sepatutnya lepas Rasulullah tu Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali ni keluarga ahli bait kan, keluarga Rasulullah SAW. Tapi bila Abu Bakar pun sangat ke depan, Rasulullah pun selalu memuji dan tadi dalil jadi imam waktu Rasulullah sakit, orang tak pertikaikan. Okay. Dan Sayyidina Umar pun orang tak pertikaikan, dia punya sifat dia, orang awal yang masuk Islam, kebijaksanaan dia. Tapi bila Sayyidina Osman, Sayyidina Ali belum dilantik, maka bermulalah bibit-bibit kan. Orang cakap kenapa tak Sayyidina Ali, kenapa Osman ni lembut dan sebagainya. Osman tak menyertai perang tertentu. Jadi buku ni dia detailkan kenapa masa tu zaman pemerintahan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu ada ramai orang tak suka kan. And then panjang dia punya cerita dia, apa tindakan-tindakan Sayyidina Osman menyebabkan orang rasa tak betul kan. Contohnya mungkin dia latih kerabat-kerabat dia sebagai gubernur-gubernur. Dan dia masa baiat, masa dia nak jadi khalifah, dia kata dia nak ikut Abu Bakar Umar, tapi dia buat cara dia sendiri. Jadi menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kritikan. And then sampai satu masa berlakulah tunjuk perasaan. Macam kita sekarang ni bila tak puas hati dengan government, orang akan tunjuk perasaan kan. Tapi orang mengelilingi rumah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, desak letak jawatan. Dan bila dah ramai, maka datanglah pula anasir-anasir yang jahat lah, orang kata. Yang negatif lah. Negatif. Ada puak munafik, ada khawarij dan sebagainya. Maka secara ringkasnya, orang masuk rumah dia, orang bunuh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Sedang mengaji. Bayangkan, menantu Rasulullah SAW, khalifah Islam yang ketiga, mati dibunuh. Dan bila berlaku macam tu, tak tahu siapa yang sebab ramai, tak tahu siapa nak bunuh. Dan kadang kelang kabut macam tu, orang lantik Sayyidina Ali jadi khalifah yang baru kan. Bila lantik Sayyidina Ali jadi khalifah yang baru, maka masa itulah umat Islam terpecah pada dua kan. Satu yang masih lagi menyokong pemerintahan lama dan mendesak pembunuh Sayyidina Osman dijatuhkan hukum. Barulah nak setuju dengan pemerintahan baru. Satu golongan. Terdiri daripada Aisyah radhiyallahu anha, terdiri daripada Talhah, Zubair, dan sebelah lagi bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi apa yang dikatakan fitnah ni, ahli syurga berperang. Ahli syurga kan, Sayyidina Ali ahli syurga. Talhah radhiyallahu anhu ahli syurga. Zubair radhiyallahu anhu ahli syurga kan. Aisyah isteri Nabi kan. Bersama Sayyidina Ali pula ada Ammar bin Yasir, yang Rasulullah kata dia pun ahli syurga juga. Jadi bayangkan, ahli syurga berperang mengorbankan 18,000 nyawa. Masya-Allah. Inilah dikatakan satu fitnah. Jadi ulama-ulama yang kemudian dia telah mensucikan mereka semua masuk syurga. Sebab peperangan ini berlaku kerana salah faham, niat kedua-duanya betul. Satu nak pertahankan hukum qisas, satu nak pertahankan hukum khalifah. Dan sebelum berperang tu dia dah berdialog, dah bermuzakarah, buka Al-Quran semua. Dua-dua ada dalil kan. Tapi bila waktu malam ada puak-puak luar je lah kan, khawarij, munafikun dan ada orang-orang yang memang membunuh Sayyidina Osman tu, dan dia takut kalau peperangan tak berlaku dia yang kena. Jadi dia berlaku serangan mengejut, bakar kemah panah daripada jauh. Jadi tentera sana sangka tentera sana yang mulakan. Tentera sini sangka tentera sana yang mulakan. Maka berlakulah peperangan, dipanggil peperangan unta. Peperangan Jamal. Kenapa? Kerana waktu tu Aisyah radhiyallahu anha duduk atas unta kan. Masa tu orang pertahankan unta Aisyah daripada jatuh. Jadi dalam hadis kita bagi tahu orang Islam ni diharamkan membunuh sesama Islam kan. Orang yang membunuh dan dibunuh keduanya dalam neraka dalam hadis. Sahabat tanya kenapa yang kena bunuh of course lah masuk neraka. Kenapa yang terbunuh pun masuk neraka? Sebab Rasulullah kata dia pun nak membunuh juga.
Tapi bila benda ni berlaku pada sahabat-sahabat yang telah dijamin syurga, maka apa yang pelajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni adalah orang ahli syurga yang dijamin syurga sampai satu masa boleh bergaduh. Apatah lagi kita yang bukan ahli syurga. Ini satu pengajaran. Bermakna pergaduhan memang boleh berlaku. Suami isteri, adik-beradik, mak ayah. Dalam Islam, kalau suami isteri bergaduh, penceraian tu halal, talak tu halal, walaupun Allah benci. Allah benci orang bergaduh, tapi Allah bagi masa 3 hari. 3 hari kalau kamu bergaduh tidak berbaik, maka tak cium bau syurga. Suami isteri kalau bergaduh, tak minta maaf, isteri dah kepada suami, tak cium bau syurga. Anak bergaduh dengan mak ayah, tak minta maaf, tak cium bau syurga. Maknanya pergaduhan tu berlaku. Tapi dalam kisah ni bagaimana? Dia bukan gaduh mulut, bukan gaduh baling apa? Baling batu ke, tapi ni bunuh membunuh. At the end, apa moral yang kita boleh dapat tidak pernah keluar daripada mulut Sayyidina Ali radhiyallahu ataupun mulut Talhah radhiyallahu, Zubair ahli syurga ni. Caci mencaci. Tak pernah. Dia mendoakan kebaikan. Walaupun orang tu berbeza pendapat, dia mendoakan kebaikan. Bila Sayyidina Ali melihat Aisyah, dia kata semoga Allah Taala ampunkan dosa kamu. Aisyah radhiyallahu bila lihat Sayyidina Ali, dia kata semoga Allah ampunkan dosa kamu. Inilah contoh ahli syurga kan, bila dia berbeza pendapat, dia tak sewenang-wenangnya kecam fitnah kan. Hari ni kita kan, bila gaduh kawan kita, kafir, bodoh, kata-kata kesak dan sebagainya. Jadi itu yang antara yang saya nampak, benda yang umat ni perlu belajar kan. Yang mana kalau kita bergaduh, kita jangan frust, kenapa aku boleh gaduh kan. Sebab ahli syurga pun pernah bergaduh. Yang penting macam mana kita nak berdamai. Kerana lepas perang tu, terus Aisyah dengan Sayyidina Ali berdamai. Berdamai, dan kalau ikut Islam, bila kita perang, orang yang kalah jadi hamba. Sayyidina Ali, dia buat satu fatwa baru. Walaupun pihak Khawarij kata ni bid'ah ni, kenapa bebaskan Aisyah? Kenapa bebaskan orang Islam belah sana? Sayyidina Ali kata dulu kita lawan orang kafir. Kan kita lawan isteri Rasulullah. Takkan kita nak jadikan isteri Rasulullah ni hamba? Dalam buku ni saya cerita, ada tentera Sayyidina Ali, dia pergi dekat depan Aisyah, dia nak jadikan hamba kan. Sayyidina Ali telah rotan dia sebanyak 100 sebatan. Nak jaga akhlak ni. Kenapa? Kerana berbeza bila kita gaduh dengan orang bukan Islam dan bila kita gaduh dengan orang Islam. Di mana Sayyidina Ali terus maafkan. Dan dalam perang tu ada persetujuan dibuat. Dalam perang biasa, harta rampasan kena ambil kan. Dalam perang sama Islam ni jangan ambil harta rampasan. Lepas tu kalau orang tu letak senjata, kita jangan bunuh dia. Kalau dia menyorok, kita jangan cari. Kalau dia lari, kita jangan kejar. Ni halusnya sebab Islam ni memaafkan. Dan waktu perang pula, pernah waktu Sayyidina Ali radhiyallahu berperang dengan perang yang kedua, perang Siffin. Dengan Muawiyah radhiyallahu. Masa tu Sayyidina Ali menguasai perang. Tapi bila Muawiyah ajak berdamai, dia junjung Al-Quran, terus berhenti. Maknanya Islam ni bila orang ajak berdamai, kita kena dahulukan. Sampai setahap bergaduh dah tak boleh nak elak bergaduh, tapi bila ajak berdamai, kena dahulukan perdamaian. Dan antara perkara-perkara yang saya baca, contohnya bila ada tentera-tentera yang meninggal tu, masing-masing tolong uruskan mayat. Tak ada, ni kafir ni, tak ada. Dia tak mengkafirkan. Dan Sayyidina Ali bila lihat mayat Talhah, Zubair macam tu, saya tengok, dia kata inilah orang yang Rasulullah puji. Maknanya mayat yang berbeza pendapat dipuji pula. Dia tak kutuk, tak sepak, tak apa. Dia layan dengan baik. Dan Aisyah diiring balik ke Madinah, ke Mekah dengan tentera Sayyidina Ali sendiri. Jadi itulah antara beberapa perkara yang kita kena faham. Sampai satu masa kita mungkin akan, saya mungkin akan bergaduh kan. Tapi kita kena ingat contoh-contoh yang tunjukkan sahabat Rasulullah SAW, yang mana perdamaian tu lebih baik. Jangan caci mencaci, saling memaafkan. Yang kalah tu bersama dengan orang yang menang. Bersangka baik tu penting Bersangka baik tu penting. Itu sedikitlah. InsyaAllah. Okey, jadi
Yelah, galik kita mendengar isi-isi dia. Jadi boleh tak Encik Amka kongsi apa yang boleh kita belajar dari buku ini? Okey, satu lagi yang saya nak cerita. Bila perang ni berlaku, bukan semua sahabat terlibat. Bersama Sayyidina Ali ada Amir tadi? Keluarga Yasir tu, Ammar bin Yasir. Di sebelah Aisyah radhiyallahu anha ada Talhah, ada Zubair. Tapi ada sahabat yang tak bersama dengan kedua-dua ni. Antaranya adalah Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abu Waqqas ni pun ahli syurga. Dan dia tak sokong mana-mana. Dan dia orang dia tak campur tangan lah. Walaupun ada orang kata dia pengecut lah. Bila orang tanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Sayyidina Ali, apa pendapat kamu dengan orang yang tak bersama dengan kita? Macam Sa'ad bin Abu Waqqas. Sayyidina Ali bagi tahu orang yang tak bersama kita ni, dia untung tidak, rugi pun tidak. Maknanya bila orang tak bersama dengan kita, kita jangan judge. Jangan judge orang tu. Setengah-setengah orang contoh, parti saya paling betul. Kalau kamu tak sokong parti saya, kamu kafir. Sayyidina Ali tak buat macam tu kan. Walaupun dia masa tu kerajaan, Sa'ad bin Abu Waqqas tak nak ikut dia. Dia tak hukum. Maknanya bila ada dua orang Islam bergaduh, tak semestinya kita kena sokong salah satu. Kita boleh duduk atas pagar. Sebab kita tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Jadi sekarang ni kalau ikut isu semasa sekarang ni, ada penyokong kerajaan, ada pembangkang, dan ada orang atas pagar. Ketiga-tiganya betul. Sebab semua ada hujah masing-masing. Kalau ikut perang ni, ada orang menyokong Sayyidina Ali, ada orang menyokong Talhah dan Zubair, dan ada orang menyokong Sa'ad bin Abu Waqqas. Ketiga-tiganya betul. Jadi kita tak perlu dua je, pembangkang dengan kerajaan. Kalau tak dua ni, atas pagar kafir. Macam tu kan. Yalah, sebab setiap manusia tu dia ada pendapat masing-masing kan. Jadi dalam sejarah ni Sayyidina Ali sendiri bagi tahu, Sa'ad bin Waqqas tak ada masalah kan. Bukan nak kata dia sesak ke apa, tak ada. Ahli syurga kot kan. Jadi kita boleh belajar bahawa bila ada dua orang Islam bergaduh, tak semestinya kita perlu menyebelahi kanan atau kiri. Yang lebih bagus kita damaikan. Lepas tu kalau zaman sekarang ni, laki bini gaduh, automatik kalau keluarga belah bini sokong bini. Padahal salah bini contohnya. Keluarga belah laki automatik sokong. Itu yang jadi tak selesai tu. Itu boleh menjadi fitnah tu. Itu jadi fitnah tu sebab kita sokong bukan betul salah. Sebab warna kulit, sebab bangsa. Itu yang jadi resis, perang dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam ajar kita boleh duduk tengah-tengah dan damai. Tak ada masalah. Dia bukan setakat hitam putih kan. Kita boleh ada kelabu. Hitam putih kehidupan, kita pun ada kelabu kehidupan. Okey. Baiklah, kita berehat seketika dan kita akan berjumpa selepas ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Dah.
kita. Baiklah Encik Amka, sebelum kita mulakan kita punya sesi yang kedua ni, yang mana penonton yang sedang menonton di Facebook rasmi bolehlah share dan juga like yang bermanfaat ni. Okay, baiklah Encik Amka, boleh kita sambung lagi isi tentang buku yang bertajuk Fitnah Terbesar dalam Sejarah Islam ni. InsyaAllah. Okey, jadi tadi kita cerita sampai peperangan Jamal kan. Jadi lepas sebenarnya ada beberapa peristiwa lah yang mana Aisyah radhiyallahu anha menyesal terlibat dalam perang tu kerana kematian beribu-ribu orang Islam. Dan ada ayat Al-Quran sebenarnya yang bagi tahu, wahai isteri-isteri Rasulullah, kekallah kamu dalam rumah kan. Bila Aisyah baca ayat tu dia akan menangis lah. Dan dia pernah berkata, alangkah baiknya kalau aku meninggal 20 tahun yang dahulu. Dan menurut buku ni juga Sayyidina Ali pun mengucapkan perkataan yang sama, menyesal dengan peperangan tu dan mengatakan alangkah baiknya kalau aku meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi bermakna perang ni satu fitnah yang sangat dahsyat sehingga orang yang hidup nak mencemburi orang yang telah mati. Perang kan. Orang yang hidup mencemburi orang yang telah mati. Memang perang ni memang mengajar kita tentang nikmat kehidupan sebelum perang kan. Contohlah, sebagai contoh, kalau kita zaman sekarang ni negara tengah aman damai kan. Kita kena kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Kena potong kaki kan. Orang pun sedih. Orang kata itulah kau makan manis banyak. Lepas tu tak lama kita meninggal kan. Orang sedih, orang tak nak jadi macam kita. Kata tengoklah dia kan, tak pandai jaga kesihatan. Tapi katakan lepas kemumian tu datang peperangan kan. Orang serang kita. Orang serang negara kita. Maka pada waktu tu kawan-kawan yang semeninggal tadi dia cemburu. Dia kata alangkah baiknya kalau aku ketimbang ni dah mati. Sebab perang ni dia tak nak hadap benda tu. Perang ni dia punya dahsyat dia. Tu kata kalau kita pergi hospital sakit, doktor nak buat apa pun tak apa sebab doktor nak baik kan. Perang ni orang seksa, orang ancam, orang kelaparan dan sebagainya. Jadi dalam buku ni bagi tahu kan, peperangan yang dahsyat telah berlaku antara ahli-ahli syurga. Tapi bagaimana mereka masih lagi berakhlak dan sabar. Sabar. Tak ada kisah orang Islam yang stres sampai bunuh diri, tak ada. Sebab orang Islam ni memang sabar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diuji dengan sangat dahsyat lah. Waktu pemerintahan dia pun dah huru-hara kan. Golongan ulul azmi dia sendiri pun ditikam waktu solat subuh. Dia sendiri. Dan anak dia juga, dua orang. Husain radhiyallahu anhu dan Hasan radhiyallahu anhu. Seorang diracun, seorang dipancung. Kalau kita baca, tak patut ada orang buat macam tu dekat cucu Rasulullah SAW. Tapi ada satu perkara lah yang tadi dalam buku ni. Buku ni dia kisah pasal ni. Kita nak cerita sikit. Saya pernah dengar satu ceramah lah ustaz cerita. Waktu Rasulullah SAW ziarah Fatimah radhiyallahu anha, dia datang, dia bagi salam cucu dia Husain Hasan datang, peluk Rasulullah dan raba Rasulullah cari makanan sebab lapar kan. Tapi tak ada. Bila tak ada, cucu ni dia macam tolak Rasulullah sikit lah, budak-budak. Tapi Rasulullah SAW telah tarik kedua-dua cucunya ni dan Rasulullah telah cium. Seorang cium dekat perut, seorang cium dekat leher. Ustaz tu cerita, Fatimah radhiyallahu anha dia khasyaf. Dia boleh lihat di sebalik mata kan. Dia boleh lihat bahawa itu menunjukkan bahawa anak dia ni seorang akan mati kena racun, seorang akan mati kena pancung. Maknanya Rasulullah pun dah tahu perkara ni kan. Memang kalau kita baca buku ni pun Sayyidina Ali pun dah tahu dia akan dibunuh. Sehingga dia dalam khutbah dia pun saudara tahan cerita, dia tanya, apa yang menghalang kamu bunuh saya? Hari-hari saya tunggu. Macam tu. Sebab Rasulullah dah bagi tahu tarikh kejadian dan pasti akan berlaku. Bayangkan dia punya stres dia. Pun dia masih lagi berbakti pada agama. Dan Fatimah tadi bila dia tengok masa depan anak dia bagi pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolonglah doa. Kan Nabi kan ada doa makbul, doa selamatkan anak cucu, bukan orang lain. Tapi Rasulullah SAW bersabda lebih kurang maksud,
Doa ni dia simpan untuk kita, untuk umat akhir zaman. Dia akan guna untuk minta keampunan daripada mahsyar nanti. Memang Rasulullah SAW akan selamatkan beribu orang Islam nanti dengan doa makbul dia. Ini kasih sayang Rasulullah. Yang mana hidup ni, kesusahan ni bagi Rasulullah SAW, dia bukan masalah besar. Masalah paling besar sebenarnya adalah mati tanpa iman. Zaman Rasulullah SAW, keluarga Ammar, keluarga Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, Bilal diseksa. Rasulullah SAW tak nangis tengok Abdullah bin Maktum yang buta. Buta. Sebab Abdullah bin Maktum Islam. Tapi Rasulullah SAW menangis bila pak saudara dia mati tanpa iman. Inilah masalah paling besar. Jadi hari ini, peperangan sampai Islam, pergaduhan, selagi kita masih beriman, selagi kita masih tak perintah Allah Ta'ala, dia bukan masalah. Masalah paling besar, mati tanpa iman. Saya teringat ada Ustaz Abiliu. Dia tanya ada pelajar yang buta mata, dia kata Tuhan tak adil. Kenapa Tuhan tak adil? Sebab dia kata dia sembahyang minta mata celik tapi tak. Kawan-kawan dia ramai tak solat, jahat sebagainya, mata masih lagi tak buta. Dia buta. Maka Ustaz Abiliu bagi tahu, kalau malam ni datang tahi bintang jatuh dan semua orang mati. Dunia ni ada 6 bilion, 2 bilion je Islam. Maka 4 bilion tu sah-sah masuk neraka. Dan 2 bilion ni akan masuk syurga Allah SWT sebab janji Allah Ta'ala, siapa ada iman la ilaha illallah pasti masuk syurga. Maka dia kata satu orang buta yang ada iman, dia tetap beruntung sebab dia akan celik selamanya di syurga. Tapi sekarang ni pun ada orang buta yang tak ada iman, tak ada la ilaha illallah. Itulah yang masalah paling besar. Tak ada masalah yang lebih besar, mati tanpa la ilaha illallah. Jadi ni kita nak bagi tahulah bahawa Rasulullah SAW dah nampak benda-benda ni. Tapi yang Rasulullah SAW nak semua orang mati dalam keadaan beriman. Hidup susah diuji memang dah takdir Allah SWT. Yang penting kita nak usaha atas hati kita, nak bersyukur dengan segala nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat, nak bersabar dengan segala ujian walaupun sebesar-besar ujian, nak ikhlas dengan setiap amalan sama ada kecil ataupun besar, nak khauf, taubat dengan segala dosa sama ada kecil ataupun besar. Ni yang penting, usaha atas hati kan. Syaitan pun dia bukan menjelma pegang peluk kita nak sembahyang, dia masuk hati kita. Dia suruh kita riak. Kalau kita dapat nikmat, dia suruh kita sombong. Kalau dapat susah, dia suruh kita mengeluh. Kan? Kalau kita buat dosa, dia suruh kita bangga. Ini kerja syaitan. Jadi kita nak lawan ni. Kesusahan-kesusahan yang dialami oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Husni Hassan semua ni adalah ujian yang sementara. Kan? Akhirat bermulalah kehidupan yang sebenar. Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabat diseksa ni, sahabat mengadu pun Rasulullah kata umat dulu lagi teruk, ada yang kena sikat dengan besi. Maknanya pandangan seorang Nabi ni, masalah terbesar adalah bila kita mati tanpa ucap la ilaha illallah. Ini kita kena faham. Hari ni kita jangan rasa orang baru pukul sikit kita dah rasa macam terlalu besar ni kan. Orang ambil barang kita tu. Jadi semua ni soal hati ya. InsyaAllah. Baiklah, dan seterusnya apa isu zaman sekarang yang boleh kita ambil iktibar daripada buku ni? Okey, jadi saya ada baca juga yang menyertai peperangan antara kedua belah pihak ni 30 orang sahabat. Sahabat lain ramai yang berkecuali kan. Tadi saya cakap 3 kan, 3 golongan, menyokong Sayyidina Ali, menyokong Talhah dan Zubair radhiyallahu anhu, dan menyokong Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ni ada tempat kejadian, cuma dia tak bersama. Maknanya dia duduk atas pagar. Tapi ada satu lagi golongan sahabat-sahabat ni yang telah bertebaran, berdakwah seluruh alam. Maknanya ada 4 lah sebenarnya. 4 golongan. Satu yang menyokong kerajaan, satu yang menyokong pembangkang, satu yang atas pagar, dan satu lagi yang sibuk dengan urusan tersendiri. Keempat-empat ni pun betul. Jadi bila kita relate dengan zaman kita sekarang ni, ada orang yang sokong kerajaan, kita kenal dia siapa. Ada orang dia sokong pembangkang, kita pun kenal dia siapa. Ada orang atas pagar, kita kenal dia siapa. Dan ada orang tak peduli pun, kita kenal dia siapa. So keempat-empat ni ada peranan masing-masing kan. Kita dan tak ada pula orang ni kata orang ni zaman dalam guna. Semua ada peranan masing-masing. Jadi zaman sekarang ni kita pun sama juga. Kita tak perlu gaduh kan. Orang yang setengah orang dia memang dia tengok orang gaduh ni dia rasa tak nak. Bukan atas pagar dia memang tak nak ambil tahu. Jadi kita akan berlakulah perbezaan pendapat, yang penting adab dan akhlak. Memaafkan, jangan mencaci,
Seperti yang saya cerita tadi lah, poin-poin itu yang antara zaman dulu dan zaman sekarang. Okey, terima kasih Cik Amka. Dan soalan terakhir lah Cik Amka. Apakah kesimpulan ataupun kata-kata akhir daripada Cik Amka tentang buku yang bertajuk Fitnah Terbesar dalam Sejarah Islam ni? Jadi macam saya cakap tadi, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita rujuk bab pergaduhan yang utama sekarang ni yang selalu berlaku suami isteri lah. Dikatakan perceraian berlaku hari-hari kan. Betul. Dan ada orang pula dia macam menganggap perceraian ni terlalu teruk sampai tak nak bercerai. Padahal kalau rumah tu dah teruk, dah retak kan, tak salah pun. Bukan saya nak galakkan kan. Betul. Maknanya Islam bagi jalan keluar. Tapi penceraian dengan cara yang baik. Zaman dulu orang cerai dengan menghina, zihar kan. Sebab tu bila kita zihar ni kena ada kafarah kan, bebaskan hamba, berpuasa 2 bulan. Tapi Islam ajar bercerai dengan baik kan. Kalau kita dah tak boleh sehaluan, bercerai dengan baik kan. Sahabat-sahabat pun berlaku kan. Nabi-nabi pun berlaku mencerai-cerai, berpisah. Maknanya pergaduhan berlaku, berbeza pendapat, tapi tak perlu sampai kafir mengkafir, tak bertegur siapa kan, hina menghina, caci mencaci. Yang ini kita tengoklah dalam internet zaman sekarang kan. Bila ada isu orang akan kecam, orang akan viral kan. Benda-benda ni sebenarnya sangat-sangat negatif. Yang mana ulama bagi tahu semua sahabat dalam perang syahid. Mereka semua syahid masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Rasulullah SAW bagi tahu juga amalan besar ni adalah mati syahid. Kerana dimaafkan semua dosa kecuali hutang. Hutang yang menyebabkan orang mati syahid pun tergantung. Jadi apa yang kita nak belajar, bahawa satu orang yang mati syahid tapi sebab dia ada hutang orang, roh dia tergantung. Tersangkut. Tapi hari ni kita tengok dalam dunia Islam, biasa orang tak bayar hutang. Kan? Itu biasa. Dalam Facebook kita tengok cerita, woi, bahkan ada orang musang king tapi tak bayar hutang aku kan. Woi, pergi melancong tak ada orang. Padahal dosa tu orang mati syahid pun tak selamat. Kan? Jadi kenapa? Kerana kita telah menusahkan orang. Menusahkan orang ni memang satu benda yang Rasulullah SAW larang. Rasulullah bagi tahu sebaik-baik orang mukmin ni bagi manfaat. Kalau tak boleh bagi manfaat, jangan usahkan orang kan. Hutang tak bayar memang usahkan orang kan. Sebab tu kita janganlah kita bertangguh-tangguh, sebab orang mati syahid pun tergantung roh. Kan. Itu bab hutang, kalau mencuri lagi kan. Kalau merampak lagi kan. Kalau kita menyakiti, memfitnah kan. Dan dikatakan Rasulullah berkata orang yang paling muflis ni ialah orang yang tak masuk syurga, pahala dia banyak. Tapi sebab dia banyak buat menusahkan orang, tak bayar hutang, kata-kata ke orang, fitnah dan sebagainya, orang akan ambil pahala dia sampai pahala dia habis. Dan bila pahala dia habis, dia kena ambil dosa orang pula. Dan akhirnya dia masuk ke neraka. Inilah orang yang paling muflis kan. Jadi pengajaran dia kan, kita boleh berbeza pendapat, tapi kita jangan menusahkan. Jangan sampai kita hutang tak bayar, menyakiti yang meninggal kesan lah, mengambil hak dia ke apa ke. Yang penting kena maaf, saling memaafkan. Mana Aisyah radhiyallahu anha telah memaafkan Sayyidina Ali, Ali telah memaafkan Aisyah radhiyallahu anha. InsyaAllah. Okey, baiklah. Dan ini adalah soalan di luar daripada topik yang kita bincang ni. Cantik nampak tanjak Cik Amka ni, boleh cerita tak tentang tanjak ni? Jadi saya ni sebenarnya macam promosi pula kan. Saya sebenarnya adalah selain pada mengarang buku, saya juga mengarang tanjak lah. Saya lipat sendiri tanjak ni kan. Dan saya bukan reka, saya pergi belajar, ambil tauliah dengan Guru Johan, penulis buku tanjak dan Desta Melayu tu. Jadi tanjak ni dia ada sifat-sifat dia. Dan kita sebagai bangsa Melayu tak salah kita mengembalikan pakaian nenek moyang kita, kerana dia adalah satu kesenian dan maruah lah, mengikat kepala. Ada panjang cerita kalau kita nak cerita pasal tanjak lah. Bermakna insya-Allah kalau ada ruang dan masa, kalau boleh lah kita sebagai berada di tanah Melayu ni, kita kembalikanlah zaman bertanjak ataupun menutup kepala dengan hiasan. Rasulullah SAW dia pakai serban. Pakai serban insya-Allah boleh pahala kan. Tapi kalau kita niat bertanjak untuk menutup kepala, insya-Allah boleh. Kadang-kadang kita boleh buat solat dan sebagainya.
InsyaAllah. Okey, terima lain kasih. lah. Itu kita cerita. Okey, baik Cik Amka. Baiklah, kita pun dah sampai di penghujung ni. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat dengan buku ni yang bertajuk Fitnah Terbesar dalam Sejarah Islam, bolehlah datang di Perbadanan Persekutuan Pahang untuk meminjam buku ini. Baiklah, akhir kalam daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Bangsa membaca, bangsa berjaya.